Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadrati sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi abaihi wa ikhwanihi salawatullahi wassalamuhu alaihi wa alaihim ajma'in wa ala ali kulli wa sahabati wal qarabati wa tabi'in wa tabi'i tabi'in bi ihsanin ila yaumiddin wa ila arwahi walidina wa muallimina wa zawil huquqi alaina ajma'in wa khususan ila hadrati Asy-Syaikh Ali bin Abdurrahman Al-Klantani. Siril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya Tuhan, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'. Alhamdulillah, kita sama-sama panjatkan syukur kehadраtillah Subhanahu wa taala yang dengan limpah dan kurnianya diizin oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita pada malam ini untuk sama-sama kita duduk di dalam satu majlis ilmu yang juga disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam akan dengan panggilan Raudatul Jannah, yang artinya sebahagian ataupun salah satu daripada taman-taman syurga Allah. Maka kalau hidup di dunia ini Allah sudah izinkan kita berada di dalam taman-taman syurga, yakni majlis ilmu pada malam ni, maka moga-moga harapnya Allah izinkan kita nanti duduk di dalam syurga yang sebenar-benarnya secara hakiki nanti di hari akhirat kelak, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati pengerusi masjid dan seluruh saf kepimpinannya, para imam, para bilal, tok-tok syiah yang tak dapat kita nak sebutkan namanya satu persatu, yang amat-amat disanjungi para asatizah, alim-alim ulama, tuan-tuan guru, ustaz yang mungkin hadir pada malam ini, mohonlah ditegur kepada hamba yang fakir dalam bidang ilmu ini. Sekiranya apa yang disampaikan dan dikongsikan ada salah dan silapnya, yang kita kasihi ayah-ayah, abang-abang pemuda yang dirahmati Allah sekalian. Baik. Jadi terlebih dahulu memperkenalkan diri, bernama Muhammad Syakir bin Nasuha. Mula terkejut tak ke salah masjid tadi? Sebab apa, Amsyar ke apa benda tadi? Kita salah masjid ke? Rupanya announce kali kedua. Betul ya. Baik. Merangkap memegang timbalan mudir Pondok An-Nur dan juga Mahat Tafiz Qiyam, yakni Pondok Tok Guru Siddiq Noh. Bantu beliau, dan beliau juga adalah guru saya. Belajar dengan beliau hampir 6 ke 7 tahun kalau tak silap, saya pun dah tak ingat. Alhamdulillah, berasal daripada Shah Alam Selangor dan sekarang menetap di Perak, menikah pun dengan orang Perak, Batu Kurau, mencari makan dan berkhidmat di dalam negeri ini, insya-Allah. Jadi pada malam ni kita tak ada kitab lagi, tapi kita bawa kitab lah. Saya lah bawa kitab. Saya ambil
salah satu bab daripada kitab Al-Jauharul Mauhub wa Munabbihatul Qulub. Makna kitab ni, permata pemberian yang indah dan menjaga segala hati yang lalai. Ni kitab tasawuf. Jadi saya ambil bab yang ke-37. Hari pertama dah sampai bab 37 dah. Nah, kita nak cedok je dulu malam ni. Nanti kalau dah betulnya nanti kita tengok kitab apa nak baca. Tajuk dia kelebihan menyebutkan mati. Sebab tajuk ni kena pada semua, sebab tu ambil tajuk ni. Kelebihan menyebutkan mati. Dalam satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah menyebut a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Yang artinya innaka, sesungguhnya engkau. Ayat ni Allah cakap, Allah kata ke Nabi, innaka, sesungguhnya engkau ya Muhammad, mayyitun, akan mati. Wa innahum, dan sesungguhnya mereka semua ni kita semua, mayyituna, begitu juga akan mati. Dalam ayat ni nak menjadi pedoman pada kita. Tak payah kata kita mati, kekasih Allah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun akan telah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nak ceritanya yang tak mati hanya Allah. Selain daripada Tuhan yang bernama makhluk mati belaka. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan merasai mati. Jadi bila kita tahu bahawa kita ni semua akan mati, maka kita kena ada satu persiapan untuk menghadapinya. Kata hukama, man arafa bu'das safar ista'adda. Barang siapa yang tahu akan jauh perjalanannya, pastilah ia akan bersiap-siap untuk menghadapinya. Kan? Kalau kita tahu yang kita nak pergi ni jauh lagi, mana tak jauh, duduk dalam alam kubur pula. Satu-satu soalan nak ditanya. Kalau selesai soalan kubur, lepas tu boleh terus masuk syurga, boleh tahan kira. Tak selesai lagi, tiup pula sangka kali soal pada mahsyar pula. Nah, soal pada mahsyar pula. Dah selesai pada mahsyar, barulah tengok takdir ke mana pergi, syurga atau neraka. Maknanya perjalanan tu teramat-amat jauh. Kan? Teramat-amat jauh. Maka kata dalam kitab ni, kata Syekh, maka memulai Allah Ta'ala dengan Nabi SAW kerana menyabarkan bagi segala nafsu. Dengan dengar ayat kematian ni, selalunya orang akan tertunduk, nafsunya akan tertunduk. Sebab tu kata Nabi SAW dalam satu hadis, kafa bil mauti wa'idha. Saidina Umar dia ambil hadis ni, dia buat cincin. Dia tulis dekat cincin dia ada tulisan, ya Umar, kafa bil mauti wa'idha. Yang artinya, hei Umar, cukuplah mati itu sebagai satu nasihat, sebagai satu pengajaran, supaya nak ingat kita pada mati. Kita buatlah apa-apa amalan yang kalau benda tu boleh mendatangkan ingat kita kepada kematian. Setengah pandangan Tok Guru, dia kata beli kain kapan siap-siap. Pergi kedai, beli kain kapan siap-siap, gantung belakang pintu bilik. Tapi jangan tak ingat pula. Takut esok pagi bangun tengok benda pula ni, terkejut mati terus situ. Nampak? Supaya apa tadi ni? Supaya tengok kain tu ingat mati. Ataupun pergi beli batu nisan. Tulis nama siap dah, cuma jangan tulis tarikh lah, sebab tak tahu lagi. Nampak? Balik kerja ke apa, tengok batu nisan. Teringat ke mati. Bila teringat mati, ingat apa? Selalunya majoriti lah kita umat Islam ni, bila ingat mati, ingat Allah. Bila nampak kematian, ingat apa? Masjid, ingat ibadat. Tapi kalau bukan memandang kepada sudut barang kematian, pandang duit, ingat ke masjid ke pandang duit? Dah, bila nampak duit ingat apa? Ingat Tesco. Ada. Ingat shopping kompleks, ingat kereta nak beli barulah, apalah. Aduh, tu dunia. Ada. Tu. Jadi benarlah kata Nabi, memadailah mati itu sebagai satu bentuk pengajaran kepada kita. Dan
Kalau orang nak buat maksiat pun bila teringat mati dia habis. Jadi tobat dia. Jadi berubah dia. Itulah contoh dia niat pagi tu, dari semalam lagi dia niat dah. Esok pagi nak pergi tikam nombor ekor contoh. Oh, semangat dia ni memang sungguh nak tikam nombor ekor sangat. Bangun-bangun tu start motor. Masa dekat traffic light tu tengah fikir nak nombor apa nak ambil ni. Tiba-tiba ada satu motor lain cross depan dia, lori pula melintang depan tu. Depan mata dia kawan tu jatuh masuk bawah lori, lenyek dengan tayar, pecah kepala macam buah tembikai pecah. Depan mata sebiji. Helmet berguling kena kaki dia. Dia tengok rasa macam mana? Menggeletak kaki-kaki. Menggeletak. Dah nak terus pergi beli tikar nombor ekor ke patah balik rumah? Patah balik. Dia pun kata tak apa, tak jadi pergi tikar nombor ekor hari ni. Tapi esok mungkin kot kata. Esok pula. Nampak teruk tu kan. Tapi nak ceritanya bila pandang mati ni biasanya orang taubat. Yang jadi jahat jadi baik. Kan saya pengalaman tu tak ada lah. Tapi rakan yang kerja di penjara cerita, kita ada kuliah bulanan di Masjid Penjara Tapah. Di sana tu ada satu sel dipanggil BA. Blok tu blok BA nama dia. Apa BA? Banduan Akhir. Depa lah pegawai-pegawai situ lah cerita. Dia kata, ustaz, kalau ustaz nak masuk suasana agama, kan, suasana macam masjid ke apa ke yang tenang, masuk blok tu, blok BA tu. Kenapa? Kita tanya. Bila masuk dalam tu, Allah, satu sel baca ayat Quran, satu sel tengah zikir. Dalam tu baik belaka. Padahal geng Banduan Akhir ni geng kes kecil-kecil ke besar-besar? Besar-besar. Kes jahat-jahat, bunuh orang lah apa semua. Tapi bila dengar akan dihukum gantung, kebiasaannya yang beragama Islam lah, yang kafir tak tahulah tak dia. Yang beragama Islam akan berubah. Kan, berubah. Jadi insah, jadi taubat. Sebab apa? Mati. Betul Nabi kata, betul lah Nabi kata kafa bil mauti wa'idha. Memadai mati itu sebagai pengajaran. Insya habis orang. Tu guru Siddiq Nur dia ada cerita lah dekat dalam kuliah di pondok kami. Dia kata sekali dulu dia ada pergi buat umrah sebilik dengan satu orang pakcik. Dia tengok pakcik ni bila mana pun pakai ihram. Siang ihram, malam pun ihram. Buat umrah aja. Sepanjang kita kalau ikut package tu umrah 3 kali je. Dia ni hari-hari umrah. Tiap-tiap hari. Tak ada dia pakai t-shirt ke kain jubah tak. Dia kain ihram tu. Siangnya ihram, malam lagi ihram, pergi dah balik daripada selesai umrah, pergi lagi Tanah Ain pula. Niat mikat sekali lagi, masuk lagi, buat umrah lagi, berkali-kali. Lah kali tok guru tanya dia, masuk dalam bilik hotel tu, tok guru tanya dia, hebat betul amalan dia kata. Sampai berkali-kali buat umrah ni. Sampai tak tanggal-tanggal ihram ni. Kenapa sampai kuat sangat amalan macam ni? Kata dia, ustaz, dia kata, saya ni ustaz, kalau ikutkan mati dah. Kalau ikutkan mati dah. Awak pula cakap itu. Saya ni, dia ni, pakcik ni, dia jenis lurus bendul. Kerja dia pergi ambil barang dekat Siam, dekat Sempadan, pergi ambil barang. Sekali tu ada kawan dia pesan, kata nanti hang masuk sana, hang jumpa lelaki sekian-sekian ni, hang ambil barang kat dia. Ada satu bungkusan, ambil bawa balik bagi kat aku. Dia jenis lurus, dia kata tak apa. Nak suka tolong orang pula tu. Ni suka tolong pun tengok enggak tolong macam ni. Dia pun tak apa, dia pergi masuk. Masuk dia ambil, dia tak tahu rupa-rupanya tu dadah heroin. Lepas tu dia punya berat pula, kuantiti dia banyak. Dia tak tahu apa benda tu, dia ambil, dia jujur punya orang je. Dia bukan belik ke apa buka tak. Orang tu kata ambil, dia ambil. Ambil dia buh kat bonet belakang, bubuh pula tak ada sorok, letak macam tu atas bonet. Sampai kat roadblock, kan? Pegawai buka bonet apa semua tengok, kantoi. Ini dadah. Tengok dia punya kuantiti pula berat. Masuk kes mahkamah.
Sebab kuantiti dia melampau, kuantiti dia tu kira berat lah, sampai tahap yang memang hukuman berat, maka mahkamah menjatuhkan hukuman gantung sampai mati kat dia. Nah, sebab didapati bersalah, memiliki dadah. Ini duduk dalam tu, banduan akhir tu, duduk dalam tu menong, apalah nasib dia, nak tolong orang, dah kali masuk dalam tu. Nah, lama kelamaan tiba-tiba pegawai datang ke sel dia. Nah, pegawai kata, pengarah penjara nak jumpa kamu. Asal pengarah nak jumpa pula ni? Sampai pegawai tu pun kata, apa yang kamu dah buat ni sampai pengarah datang nak jumpa kamu ni? Tak apalah, dia pun jalan sampai kat pejabat pengarah. Masuk dalam pejabat tu, pengarah tu tanya, apa hubungan kamu dengan Raja Perlis? Apa hubungan kamu dengan Raja Perlis? Soalannya. Dia jawab, saya kenal lah Raja Perlis tu, tapi Raja Perlis tak kenal saya, dia kata. Dia boleh melawak pula badan nak gantung sampai mati ni. Nah, dia kata saya kenal lah dia, tapi dia tak kenal saya. Betul dah memang. Kata pengarah, tahulah, tapi apa, mana tahu kamu ni ada saudara ke apa ke, kena mengena dengan raja ke macam mana ke? Dia kata tak ada apa-apa hubungan pun. Kenapa? Dia kata. Pengarah kata tak tahu, tak semena-mena Raja Perlis beri pengampunan kepada kamu. Kalau orang yang kena banduan akhir ni, kalau dia tak boleh, dia hukuman dia tu tak boleh turun, melainkan sultan raja yang boleh bagi pengampunan, baru dia akan tukar status daripada banduan akhir jadi banduan penjara seumur hidup. Dan penjara seumur hidup ni, nama je seumur hidup, kita ingatkan sampai habis hidup dia duduk dalam tu. Tak. Nak penjara seumur hidup tu maksudnya sampai ada takat berapa tahun, kalau kelakuan dia baik, dia akan dibebaskan. Jadi dia dapat pengampunan. Lepas itulah dia kata, sebab itulah Ustaz, saya dapat pergi umrah ni pun syukur sangat Ustaz, menggigil kaki saya dapat jejak kaki ke sini. Sebab kalau ikutkan saya tak ada dah. Kalau ikutkan saya dah kena gantung, saya mati dah. Tapi Allah selamatkan saya, Allah bagi saya peluang, maka saya takkan sia-siakan peluang yang Allah bagi ni. Maka dia gunakan sisa hidup yang dia ada setiap saat semata-mata untuk ibadat pada Allah. Sebab apa? Ni kafa bil maut wa izah. Memadailah mati menjadi pengajaran, nasihat pada kita. Ada. Kita duk sangka mati lambat lagi, sebab tu kita relax. Betul tak? Sebab tu ulama ajar, bila ada janji-janji, jangan kata ya aku akan pergi, jawab insya-Allah. Sebab kita tak tahu, boleh jadi malam ni malam last. Nah, esok tak ada dah. Nah, boleh jadi. Ada. Tapi harap-harap tak jadilah, mana? Tapi nak ceritanya gitu. Nah, dan lagi kata Nabi SAW, al-mautu jisurun yuwasilul habib ilal habib. Kata Nabi, al-maut jisrun, mati itu jambatan, titik, yuwasilu yang menghubungkan, habib ilal habib, makna habib ialah kasih. Mati ni jambatan menghubungkan satu kekasih dengan satu kekasih. Siapa kasih? Allah. Bila seseorang tu sangat mengasihi Allah, maka titik pertemuannya dengan Allah ialah kematian. Sebab tu orang yang makamnya dah sampai tinggi, keimanan dan ketakwaannya tinggi, nah, kadang-kadang dia sampai tahap mencintai mati. Dan bersiap sedia untuk mati. Bukanlah duduk tengah jalan tunggu trailer langgar, tak. Tapi maknanya persediaan dia dah buat. Kalau siapa yang selalu ikut kuliah Ustaz Siddiq Noh, mungkin kita dapat perhatikan tok guru kita ni, Ustaz Siddiq ni, tak pernah pakai jubah kali lain. Betul tak? Dia pakai jubah putih, serban putih, bila-bila pun, mana-mana hari pun. Melainkan kalau dia buat kerja dekat kandang dia lah, lembu bagai, takkan pakai jubah gak. Memanglah pakai jubah gak buat kerja pun. Kan? Tapi kalau pergi kuliah mana, pergi masjid ke, jubah putih, serban putih. Kita tanya kenapa Tok Guru? Tok Guru amal kenapa macam ni?
Dia kata satu hari tu dia pergi umrah, duduk depan Kaabah, dia berazam. Dia kata balik daripada buat umrah ni, dia tanam azam dalam niat dia, dia nak berpakaian putih sentiasa, bila mana pun. Kenapa? Kerana pakaian putih tu melambangkan atau menandakan bahawa dia sudah sedia untuk mati. Dan dia pesan ke kami anak-anak murid dia, kalau takdirlah dia mati, kapankan dengan jubah yang dia pakai masa hari itu. Dan dia nak sangat mati dalam keadaan sedang mengajar. Sebab itulah keadaan dia kadang-kadang uzur, dia pun dah tak larat dah, kaki pun sakit apa macam-macam, gaut lah apalah. Ya, sampai ada orang kata, ustaz dah lah tu ustaz, ni ustaz dah banyak berjuang dah, jadi ustaz rehat-rehat dah lah. Anak-anak murid ustaz pun dah ramai dah kan, ustaz rehat dah lah. Dia kata tak apa, aku akan baca kitab sampai Allah cabut nyawa aku, sampai nafas yang terakhir, sebab aku nak mati tengah baca kitab. Nah, maknanya dia dah buka satu bentuk persediaan. Kita lah kalau takdir katalah mati satgi ni, takdir lah bukan doa, contoh aja. Nah, kalau takdir lah kata, kita reda tak kalau kita mati malam ni? Maknanya kita sedia tak kalau mati malam ni? Macam qada solat cukup dah, yang dulu-dulu yang kita tinggal semayang dulu, zaman Pok Ye dulu, tak ingat tau, keluar seluar kembang bawah tau, naik Vespa tu. Zaman tu zaman kugiran apa semua, masa tu mungkin tak semayang lagi. Qada habis dah, taubat habis dah segala dosa. Kalau takdir kata malam ni Allah ambil tu kan, nak apa nak tahu, mati tak semestinya sakit. Ada satu orang jemaah tu di Masjid Lama Taiping, dia kalau kuliah dia selalu duduk depan, dia rakam, dia pakai telefon dia rakam dekat Masjid Lama Taiping. Dia kalau pakai jubah, dia suka pakai jubah hijau putih, semangat betul dia. Sekali tu anak kuliah bulanan situ, sekali tu kuliah kali tu dia tak ada. Tak apalah, mungkin dah ada hal. Bulan depan datang lagi tak ada juga. Kali ni dah betul-betul datang, sebab dia selalu tak miss kuliah. Tanyalah sahabat-sahabat, mana pakcik seorang tu yang selalu duduk depan ni, pakai baju jubah hijau putih tu? Meninggal dah ustaz. Meninggal? Sakit apa? Tak ada sakit ustaz. Betul macam mana meninggal? Pagi tu dia pergi nak beli nasi lemak, pergi breakfast, nak pergi beli untuk keluarga. Lepas dah beli, letak nasi lemak buh dalam raga. Nah, entah macam mana, entah motor dia tongkat ke apa tak pastilah. Jadi dia kona tu tak lepas. Bukan langgar orang pun, dia sendiri je. Kona tu macam mana tak tersangkut, jatuh, bukan laju. Nak kona, baru nak start motor je. Baru start motor nak kona gitu, terjatuh. Jatuh tak bergerak dah, mati tu kan. Allah nak buat. Kan? Bukan ada sakit apa, bukan dia ada penyakit batuk ke apa. Kan? Macam kita lah, takut sangat dengan corona. Kan? Tak apa, kita berikhtiar pakai mask, jaga jarak dan sebagainya, tak ada masalah. Tapi janganlah sampai takut sampai tak datang masjid. Awak tak datang, hui corona tu. Masa masjid tutup kan main marah, masjid dah buka tak datang pula. Kita takut corona sangat. Sebab apa? Sebab takut nanti mati. Mati bukan corona ya. Kita ngelak sangat, jaga sangat, tak nak bagi kena corona. Tiba-tiba lintas jalan tak tengok kanan kiri, dah pakai mask sampai tutup mata, tak nampaklah jalan. Tiba-tiba kena langgar dengan kereta Corolla. Mati juga. Nampak? Makna mati ni bila-bila pun, bukan mesti dengan corona ke tak corona. Cuma yang menjadi kerisauan pada kita, mati kita tu macam mana? Husnul khotimah atau su'ul khotimah, mati baik atau mati jahat? Maka ulama jawab, kebiasaan seseorang itu mati adalah mengikut kepada kebiasaan perbuatannya. Macam mana kebiasaan perbuatannya? Kalau dia jenis orang yang suka semayang, jaga semayang, insya-Allah dia mati dalam semayang. Kalau dia suka dengan kuliah, insya-Allah mati tengah dengan kuliah. Tapi kalau dia suka tengok TV, takut-takut mati depan TV. Jadi tengok benda apa yang kita selalu buat. Jadi kalau kita nak mati dalam sujud, banyakkan sujud. Kita nak mati dalam semayang, banyakkan semayang. Kita nak mati tengah baca Quran, banyakkan baca Quran. Moga-moga tengah-tengah baca Allah ambil nyawa. Kan?
Lepas tu perbanyakkan doa pada Allah. Ya Allah, aku tahu diriku siapa dan Engkau lebih tahu ya Allah. Kadang-kadang aku baik, kadang-kadang aku tak baik. Maka ya Allah, habiskanlah sisa hidupku, hayatku yang terakhir. Saat Engkau cabut nyawaku, matikanlah aku dalam keadaan aku sedang buat baik. Kita tahu kan diri kita, kadang-kadang baik, kadang-kadang tak baik. Jadi kita takut Allah ambil nyawa kita masa kadang-kadang kita tak baik tu. Jadi kita minta sungguh-sungguh doa, sungguh-sungguh pada Allah. Cakap Melayu tak apa, walaupun tak pandai Arab. Cakap Melayu, ya Allah, tolong ya Allah, ambillah nyawaku dalam keadaan aku sedang buat baik. Moga-moga tutup buku kita yang terakhir tu, tulisannya tulisan yang baik. Nah, tutup buku tu, malaikat tengok last kali buat benda, dengar kuliah maghrib. Boleh tahan kita? Ini dah last kali benda, Raja Lawak. Dah Gegar Baganza. Nah, pelik-pelik. Nah, habiskan sisa hidup dengan benda yang bukan-bukan. Drama lah tak habis-habis. Kan? Jadi mati bagi orang yang makamnya tinggi, dia tak nampak mati itu sebagai lagi kesengsaraan, tapi dia nampak mati itulah titik pertemuannya dengan Tuhannya. Kalau dia tak sangat kasih pada Allah, maka dia tak sabar untuk bertemu dengan Tuhan. Tok Guru Siddiq Noh dia cerita zaman dia masa mula-mula mengaji dulu, ngaji pondok di Tanjung Bedil, Alus Tak, Kedah, dengan Tuan Guru Haji Hitam. Jadi mula-mula tu dia tak duduk di pondok lagi, dia cukup cuti minggu, Sabtu Ahad gitu pergi pondok mengaji. Nah, jadi dia pergi dengan 2 orang, dengan seorang lagi kawan dia. Jadi 2 orang lah naik motor. Setiap kali sebelum sampai pondok, dia akan singgah rumah atuk kawan dia, seorang pakcik tua, singgah rumah orang tu. Pakcik ni kita tak tahulah, nak kata wali rasa wali rasa, sebab dia kuat semayang. Dia ni lepas salam tu Allahu Akbar, pas salam Allahu Akbar, Assalamualaikum, Assalamualaikum, Allahu Akbar. Semayang ni, pas semayang, pas semayang. Kuat betul semayang. Semayang sunat lah, banyak dia semayang. Lain kali pergilah rumah dia uzur je, rumah papan kayu. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Jemputlah naik, kata pakcik. Mereka ni bergurau lah dengan pakcik tu, Tok Guru dengan kawan dia ni. Ni yang dikatakan zuhud, yang dalam kitab sebut yang kami mengaji tu, ni panggil zuhud ya. Sebab dia tengok rumah pakcik tu uzur, dengan tiang sengit, bumbung bocor. Nah, pakcik tu kata apa? Taklah, bukanlah kata zuhud, tapi ni je aku ada, dia kata. Bolehlah nak buat tompang teduh masa hidup ni, duduk pun bukan lama mana, dia kata. Sat ya, jadilah ada tempat boleh tidur, dia kata. Dia gurau. Tak apalah, tiap-tiap minggu datang. Minggu depan datang pula. Datang kali ni pula, rumah tu lawa dah. Papan dah tampan, mana bocor tutup dah. Tiang yang bengkok sengit dah tegak dah. Siap cat lah tu, lawa dah. Cantik, kemah. Nah, kemudian depa usik lagi pakcik tu. Ni yang kita mengaji dalam ilmu sifat 20 tu, ni panggil kata berubah-ubah ni sifat makhluk ni. Dulu zuhud, lah ni tak zuhud dah. Dia pelik pakcik tu. Nah, dulu kamai zuhud, lah ni tak zuhud dah. Dia ngusik lah pakcik tu. Pakcik tu kata, "Dak lah, janganlah cakap gitu." Dia kata, "Aku bukan apa, kenapa aku buat rumah aku ni lawa-lawa? Taklah, aku duk rasa malaikat maut tak nak singgah," dia kata. Dia segan nak singgah kot, sebab rumah aku buruk. Malam bila tah malam hari tu, sebelah kanan ni dia ambil. Dia pergi rumah orang kanan sebelah ni. Malam kemarin orang kiri ni, dia lalu depan ni, dia tak singgah rumah aku. Jadi aku duk sangka sebab rumah aku buruk kot, tu dia tak singgah kot. Tu yang aku buat lagi lawa, mana tahu sok dia singgah, dia kata. Boleh bergurau dengan malaikat maut. Nampak? Mana tahu sok dia singgah, dia kata. Sok kalau dia datang, dia kata, aku nak jemput dia depan pintu. Dia tunjuk tangga pintu rumah dia tu. Aku nak jemput dia kat sini, dia kata. Kalau malaikat maut datang, aku nak jemput sini, dia kata. Jadi mereka ni tengok pelik. Apa ke situ pakcik ni? Dah lah, kami nak balik lah. Mereka pun balik. Minggu depan datang pula lagi. Assalamualaikum, tak jawab. Assalamualaikum, tak jawab. Jiran sebelah datang. Waalaikumsalam, ni cari pakcik ni. Kami tiap-tiap minggu datang rumah dia.
Dia dah tak ada lah. Meninggal lah. Baru malam sudah dia meninggal. Meninggal dah. Sini van jenazah tu parking sini. Ada kesan tayar dekat tangga yang ditunjuk. Kan dia kata, sinilah aku nak sambut kalau dia datang. Betul-betul van tu parking situ. Ada kesan tayar je. Nampak? Bila orang dah bersedia nak mati, dia boleh cakap macam tu. Apa pengajaran daripada kisah ni yang kita dapat? Pengajaran dia, jangan buat rumah lawa sangat, takut cepat malaikat maut singgah. Ada. Kita gak kalau jadi macam tu macam. Malam sudah orang belah kanan ni diambil malaikat maut. Malam kemarin belah kiri. Kita pun cakap dengan bini, jom pindah, takut satgi dia datang sini. Ada kita nak lari dia. Allah, dengar mati takut habis kita. Kan? Dia takut mati ni tak apa kata ulama, tapi tengok dengan sebab apa takut. Dia ada dua. Kalau takut mati sebab takut dosa kita banyak, belum lagi betul-betul taubat ke macam mana ke, yang hutang-hutang semayang tak qada lagi ke, kita takut tang tu. Takut ni dipuji syarak. Tapi jangan takut saja, buatlah tindakan. Macam kita sebut tadi, kalau malam ni lah takdir kita mati, apa persediaan kita setakat beberapa jam yang ada sekarang? Kita nak buat apa? Istighfar betul-betul sungguh-sungguh. InsyaAllah Allah innallaha yuhibbut tawabin. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Taubatlah pada Allah. Taubat tak kena pergi masjid, tak payah pergi ambil uduk pun tak apa taubat. Duduk atas katil gitu ke. Tak payah tutup aurat pun tak apa, taubat pakai spender saja, tutup dengan selimut. Ya Allah, aku taubat padamu. Sungguh-sungguh Allah terima. Kan? Tak masalah. Tinggal lagi apa kita nak buat. Itu takut yang pertama. Takut yang kedua, dia takut gak mati. Dengar mati, berderau-darah. Asal tak ada darah tinggi jadi tinggi. Takut sebab apa? Takut dunianya hilang. Ini masalah. Habis kejayaan aku, datuk aku, menteri, gini, rumah besar, kereta besar. Itu. Sebab tu dalam bahasa Melayu kita sebut mati ni sebagai meninggal dunia. Kenapa dia sebut meninggal dunia? Kerana orang tu nak meninggalkan dunianya. Nak tinggalkan dunia yang dia ada. Jadi cara tinggal tu tengok pada keadaan. Kata ulama, kalau hubungan seseorang tu rapat sangat dengan dunia, saat nak berpisah sangat payah. Ketat, ibarat macam baju yang kita pakai ni terlampau ketat. Badan kita ni roh kita, jubah kita ni dunia kita. Kalau roh dengan dunia tu sampai rapat, terlampau mencintai dunia, ibarat baju yang sangat ketat. Bila kita nak tanggalkan dia, susah ke senang? Susah. Sengit, payahnya. Lah kali bila payah nak macam mana? Sentak koyak jubah. Tu yang malaikat sentak nyawa, menjerit. Sebab apa? Sebab hati terlampau kuat berhubung dengan dunia. Pegang rapat gini. Tapi kalau kita dengan dunia tu bersahaja, berlonggar-longgar, ibarat ni di kita, ini dunia, letak aja. Saat nak pisah senang tak? Senang. Macam orang pakai jubah longgar. Bahagian lengan saja boleh masuk ke leher. Besar sungguh jubah. Nak tanggal Allah mudah sangat, tarik itu, sak gitu. Begitulah orang yang berenggang-renggang dengan dunia, saat kematiannya mudah ya. Gitu. Nampak? Saya lepas tadi pun takut juga tadi. Takut lepas sungguh. Mana tahu lah habis dah. Takut juga, mana tahu dah. Kita tak tahu mati bila. Tapi itulah dia. Maknanya janganlah. Sebab tu dalam hadis yang lain Nabi kata, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia kepala segala kejahatan. Maksud Nabi ni, punca segala kejahatan atas muka bumi ni, puncanya hubbud dunya, cinta dunia. Dan penyakit hubbud dunia, jangan ingat ahli maksiat saja boleh terkena. Ahli masjid, tak payah kata jemaah, ustaz, ulama, tok guru pun boleh terkena. Wali pun boleh terkena. Nampak? Hubbud dunia, cinta dunia. Ada? Ustaz cinta dunia ada? Diman minta duit. Sekali tu bendahari terlupa.
Sebab benda hari pun allowance tak masuk lagi, dia pun terlupa. Kan? Salam-salam kosong. Tak balik ustaz. Duduk kat parking masjid, mundar mandi. Mujur Tok Siak nampak. Tok Siak nak kunci gate. Ustaz, ada lagi, dia kata. Awak tak balik ustaz? Ada benda tinggal ke? Kata ustaz, macam ada benda tinggal lah. Tahulah, tadi salam kosong aja, dia kata. Oh, sampul, tertinggal sampul. Nampak tak balik ustaz. Itu panggil ustaz sampul. Imanuhum fi sampulihim. Iman mereka duduk dalam sampul. Tebal sampul, derah bunyi. Nipis, slow. Nah, tengok nipis. Oh, baca kitab pun slow. Tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman. Awak nipis. Cuba bagi tebal tu, dia tepuk meja, siap baling meja. Nampak? Oh, semangat. Nah, tu kena tak kena. Biar macam mana pun cakap betul lah. Nipis ke tebal kau tak bagi ke? Nah, tapi ada jadi gitu. Itu golongan yang Quran dalam kepala, hadis dalam kepala. Pun bila terkena penyakit cinta dunia, kerja akhirat tak jadi akhirat tapi jadi dunia. Akhirnya mengajar kuliah jadi kerjaya. Lepas tu saya suka kita duduk bawah didikan Tok Guru Siddiq Nur ni. Bukan kita taksub dengan dia, tapi kita lihat dia. Macam mana cara dia ajar, bukan hanya dalam kitab, luar kitab pun dia ada didik kita. Kalau sebab tu saya ikut macam Tok Guru saya buat. Dia pergi mana kuliah, dia bawa barang niaga. Dia kata yang mengajar ni bukan kerjaya, yang mengajar ni tanggungjawab. Kerjaya kat bawah kat meja niaga tu. Kita jual beli tu, jual barang niaga tu, itu baru panggil bisnes, itu kerjaya kita. Untuk mencari dana dan sebagainya. Adapun yang mengajar ni tanggungjawab. Tanggungjawab kita pada ummah, kerana Allah bagi ilmu tak pada semua. Allah bagi beberapa orang, maka orang yang Allah bagi ni kena sebarkan ilmu pada orang lain pula. Tiba-tiba berkira-kira. Ada satu ustaz, saya tanya dia, kenapa ustaz minta duit? Mana tak boleh tak minta ustaz? Saya mengaji sampai Mesir, berapa tiket kapal terbang? Jadi saya nak kena cover balik saya kata dah kalau macam tu ustaz tak ada duit pergi mengaji Mesir, yang pergi mengaji Mesir tu kenapa? Habis sini tak ada tempat pengajian dah. Salah kita pergi katai tangan nak pergi sana. Bukan salah mengaji Mesir. Kalau kita mampu tak apa. Nah, ini dah lah tak mampu, pergi pula ngaji jauh-jauh. Lepas tu nak minta balik kat orang. Dah, ni tujuan apa ni? Nah, kalau orang memang bagi saja tak apalah, ni meminta-minta. Kita nak jemput satu orang ustaz di pondok. Pondok kami ni ke dalam sikit. Jalan pun satu lorong je. Kan? Kalau bertembung dua kereta, tengok siapa power. Yang tak power kena ngundur lah. Nampak? Kan? Jadi kita jemput ustaz. Ustaz tu kira famous jugalah. Tapi kita ambil teladan cerita, tak nak sebutlah nama dia. Kita tadi pun, Assalamualaikum ustaz. Waalaikumsalam. Ni cadangnya nak panggil lah ustaz kat pondok kami ni. Sebabnya asyik kami je mengajar ni, jemu kat orang tengok muka kami ni, nak panggil kat ustaz luar sekali-sekala datang pondok kami ni mengajar. Kan, buat ceramah jemputan. Boleh ustaz? Tak apa, nanti anak WhatsApp hantar tarikh mana yang anak boleh lah. Okey ustaz, nanti ustaz WhatsApp lain lah. Baru nak letak, ustaz. Kenapa ustaz? Tak adalah, biasanya orang panggil saya ni dalam dua, dia kata. Kita tanya balik, dua apa ustaz? RM2 ke apa? Kan RM2. RM2,000. Oh, RM2,000. Saya pun diam kejap. Lepas tu saya kata, ustaz, minta maaf ustaz, tak jadi lah ustaz. Dia kata, awak tak jadi? Tak ada duit ke? Bukan tak ada duit. Kami mesyuarat itu ahli jawatan kuasa. Kami nak bagi kat ustaz RM5,000. Tapi ustaz minta RM2,000. Mana tak kena syarat lah. Padam muka dia. Nampak? Geram. Dia kata, demand. Ada. Saya ingat dulu benda ni fitnah. Sebelum saya duduk dalam aliran mengajar pendakwah ni, jadi ustaz ni, kita ingat benda ni fitnah pada ustaz-ustaz. Tapi bila kita dah duduk, kita kenal siapa dia yang jenis minta duit. Nampak? Allah, kita kata apalah. Nak dijualnya. Dia ingat menyampaikan ilmu ni apa. Sebab ni kita sebut tadi, bila penyakit cinta dunia masuk dalam hati, tak kira siapa pun, tok lebay macam mana pun, habis.
Nampak? Suatu jaga-jaga. Lepas tu Nabi kata ra'sun kulli khati'ah, kepala segala kejahatan. Jadi rosak. Jadi rosak habis. Jadi jangan sampai macam tu. Dalam satu riwayat yang lain kata Ka'ab al-Akhbar radhiyallahu anhu, dia kata man arafal mauta hanat alaihi masaibud dunya wa humumuha. Artinya man arafal mauta, barang siapa yang mengetahui akan hakikat mati, siapa yang benar-benar tahu mati ni macam mana, hanat alaihi masaibud dunya, mudahlah atasnya segala musibah dunia, wa humumuha, dan segala duka citanya. Siapa yang tahu hakikat mati yang sebenar, maka ujian ataupun musibah dunia ni mudah bagi dia. Maksudnya tak menjadi kerisauan padanya pada bahagian dunia ni, tak payah duk pening dengan dunia. Kita ni sebab tak nampak atau tak faham lagi tentang hakikat mati, kita duk pening bukan pasal mati, pening pasal hidup. Betul tak? Pening hidup macam mana nak makan, macam mana ni macam mana. Bukan pening mati, pening hidup. Kena pula Allah uji PKP, kerja pula tak ada, kena buang ke apa bagai, oh pening. Macam mana nak hidup Ada orang tanya macam mana nak mati. Orang tak tanya macam mana nak mati, orang tanya macam mana nak hidup. Nampak? Sedangkan yang kena risau hidup ke mati? Mati. Sebab mati tu nak bertemu Allah. Hidup boleh usaha, mati tak ada usaha dah. Duduk dalam lubang kubur, nak ganti balik solat qada, mana boleh? Nak puasa, tak boleh dah. Nak derma, tak boleh dah. Duduk baring je lah situ, tunggu sampai tiup sangkakala. Tapi kalau masih hidup dan lagi usaha, susah macam mana kita pun, kita boleh usaha. Tapi tak payah pening sangat lah. Kita buat kerja kita sudah lah, buat bagi elok. Di hidup ni sebenarnya, tuan-tuan, ayah ibu yang dirahmati Allah sekalian, hidup ni sebenarnya bukanlah payah sangat. Cuma hati kita tu, nafsu kita tu macam mana. Kalau kita menginginkan keduniaan yang melampau, nak mewah dan sebagainya, ya memang hidup kita jadi susah. Susah tak susah macam mana? Gaji bulan cukup dah, tak ditambah dengan overtime pula sampai tengah malam. Orang buat kuliah maghrib tak datang. Ni bak kata pantun macam mana? Sorong papan tarik papan, buah keranji dalam lori. Suruh makan, dia datang makan. Suruh mengaji, dia lari. Ni nampak? Panggil makan, ada muka batang hidung. Orang buat kuliah, tak ada. Ada. Pejabat 4 kilo jauh boleh pergi. Jam pun tak apa. Masjid 4 langkah tak boleh sampai. Sebab apa? Sebab dunia menjadi keutamaan. Jadi kalau sekadar kita nak hidup untuk sementara sahaja atas dunia, memadailah kehidupan yang berlebih kurang sudah. Ada duit sikit boleh buat makan minum anak bini, ada tempat tinggal untuk berteduh, walau rumah tak besar mana, tapi adalah tempat tidur. Boleh nak tidur, boleh nak masak kat rumah, boleh makan, jadilah. Tapi bila hati tu, nafsu tu melampau, tak nak rumah kecil, nak rumah besar. Tak nak kereta kecil, nak kereta besar. Mujur ada kereta, ada orang pakai motor je. Moyang motor pun mujur ada motor, ada orang pakai basikal je. Mujur ada basikal, ada orang jalan kaki. Mujur boleh jalan kaki, ada orang terlantar atas katil hospital. Mujur terlantar katil hospital, ada orang mati dah terus. Jadi bunyi pun dah tik-tik-tik dah. Itu maknanya kuliah pun mati dah habis. Kuliah pun habis dah. Jadi cukup sekadar ni. Moga-moga apa yang kita kongsikan bersama ini menjadi iktibar kepada kita bersama, termasuk terutamanya diri saya sendiri, kerana telinga saya lebih rapat dengan mulut saya yang bercakap daripada telinga tuan-tuan sekalian. Jadi moga-mogalah pesanan daripada ulama kita dalam kitab ni menjadi pengajaran kepada kita bersama untuk kita renung sama-sama, nak berlebih kuranglah hidup di dunia ni. Kerana yang sangat kritikal dan payahnya nanti di hari akhirat. Jadi jadikanlah dunia kita bukan untuk mengumpul hasil dunia, tapi untuk mengumpul hasil akhirat. Perbanyakkanlah amal ibadat. Adapun sekadar kehidupan dunia, sekadar buat cukup makan minum, jadilah. Selebihnya perbanyakkan hal-hal bahagian akhirat kita. Kerana esok kalau dah mati, menyesal tak sudah. Nak bangkit balik tak boleh dah. Kalau takdir kata boleh bangkit pun, dia pergi masjid pun pakat habis lari dengan tok-tok imam terjun terus.
Nah, sebab apa orang mati datang masjid? Nah, jadi jangan menyesal tak sudah, biarlah kita menyesal sekarang, jangan menyesal di kemudian hari. Jadi cukup sekadar itu. Dan macam biasalah, mana kuliah kita pergi, kita ada bawa sedikit produk perniagaan untuk menampung sekolah pondok dan juga tahfiz kami di Batu Hampar, di Berwas. Kalau ada siapa-siapa ke lapangan atau terlalu kawasan tu, singgah-singgahlah menziarah kami di pondok. Nah, jadi kami ada bawa jualan, antaranya barang yang hot lah, yang kami jual ialah telur masin. Sampai kadang-kadang ada masjid tu dia tak ingat nama saya, dia panggil Ustaz Telur Masin. Kuasam sungguh. Tak apalah, janji laku sudah. Nah, jadi kita ada jual telur masin. Dan telur masin kita bukan sebarangan telur. Telur ini kita ambil daripada telur itik, lepas tu kita peram dia dengan air garam. Dan itik tu bukan sebarang itik, kerana itik tu itik pondok, jenis itik mengaji pondok punya itik. Jadi power punya telur tu. Nah, insya-Allah. Nah, jadi moga-moga tuan-tuan sekalian membelilah sambil menderma, insya-Allah. Pakar-pakar bantu perjuangan Islam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma taqabbal minna salatana wa du'aana innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ja'al dinana dinan nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa islamana islamal muslimin wa imanana imanal mu'minin wa salatana salatal khashiin wa a'malana a'malas salihin wa niyyatana niyyatal mukhlisin wa dhunubana ya Allah dhunubal mustaghfirin wa hayatana hayatal ulama wa mautana bi mautis syuhada wa dakinal jannata ma'al anbiya'i alaihimus salatu wassalam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Wassallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Takbir.